Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى الروح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim bin Jamaluddin Jahari Al-Banjari An-Nadwi Al-Makki hafizahullah. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nawayna ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berjumpa lagi untuk pengajian kitab Qalbun Salim, kitab yang mensyarahkan kitab tasawuf penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi, orang Indonesia, Al-Mandili, orang Mandeleng, Al-Makki, duduk lama di Makkah. Mudah-mudahan majlis ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ingat muka surat berapa kita berhenti. Kalau ada catatan yang saya di sini ni muka surat 118, ini bulan 7. Bulan 7 ni dah bulan 9 dah, mungkin bertambah lagi. Tak ingat saya nak ada catatan Bang Haji? Tak ada. Kalau tak ada, saya ingat kita ada ya. Ada Ustaz. Tak ingat saya Ustaz. 122. Alhamdulillah. Syukran jazilan Ustaz. Yang mana tu Ustaz atas cara mensyukuri? Cara mensyukuri. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat muka surat 122 yang di atas tu. Cara nak beza kitab ini, mana satu teks asal, mana satu syarahan.
Yang teks asal tu yang atas tu, yang dihitamkan tu. Nah, yang footnote itu, itulah nama syarah. Jadi kalau orang tanya mana satu kitab penawar bagi hati, atasnya tu. Yang tu saya tak ubah. Cuma perkataan yang agak klasik-klasik saya ubah tu je. Tapi kedudukan ayat penerangan sama. Tapi footnote tu itu daripada saya. Supaya kita jangan keliru. Kalau orang tanya kamu baca apa di Masjid Kota Damansara, kami baca kitab Qalbun Salim. Maksudnya syarah kepada penawar bagi hati. Macam mana nak beza dua ni? Penawar bagi hati kitab teks asal, yang atas tu warna hitam tu. Yang footnote-nya itulah namanya syarah. Jadi kita kembali pada teks yang asal. 122 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkatalah pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini dalam ilmu al-ma'ani dipanggil jumlah du'aiyah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Itu yang kita sebut rahimahullah. Kalau terjemah literally, maksudnya Allah telah merahmatinya. Tapi dari segi maknanya, semoga Allah merahmatinya. Itu kan doa. Bila doa, kita dapat pahala. Itu tujuannya. Bila kita dengar nama Nabi Muhammad, terus sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjemah sebiji-sebiji, sallallahu, Allah telah bersalawat, maksud Allah merahmati akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi dari segi lafaz yang mengkhabarkan, tapi dari segi insya maknanya semoga Allah merahmati. Itu kan doa. Jadi setiap kali kita sebut sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita pahala sebab kita doakan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Cara mensyukuri nikmat kaki dan tangan. Sebab kaki dan tangan itu nikmat. Ada orang yang ada kaki tak ada tangan. Ada orang yang ada tangan tak ada kaki. Saya pernah jumpa seorang pemuda di dua tempat. Satu dekat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya. Orang yang sama juga saya jumpa di ketika lain di Masjid Taman Tun, Masjid At-Taqwa. Pemuda ni dia tak ada kaki, tangan ada, kaki tak ada. Abang Haji, saya bercakap dengan dia boleh bercakap. Dia macam belajar macam itulah lebih kurang. Masya-Allah. Orang sebegini ni, kalau kita balik rumah nanti, sunat sujud syukur kita. Jangan sujud syukur depan dia. Jangan. Nah, di rumah. Kenapa? Allah, nikmat Allah bagi kita ada kaki, ada tangan. Dia tak ada kaki, dua-dua tak ada kaki. Tapi boleh bercakap lah. Macam mana adik? Dia begitulah bang. Dia apa ni? Pergi ke surau masjid jugalah, minta derma macam tu. Allahu Akbar. Nah, kita alhamdulillah dapat kaki, ada kaki, ada tangan. Ini nikmat. Memanglah dalam hidup ni macam-macam ujian Allah. Ujian tak cukup duit, ujian berhutang dengan orang, ujian anak sakit dan sebagainya. Ya, itu ujian. Tapi bayangkan orang yang tadi tu, tak ada kaki dua-duanya. Masya Allah. Yang tak ada tangan dua-dua pun ramai juga. Kita ada kaki, ada tangan. Alhamdulillah ya. Begitulah kata ulama. Kalau kita tengok binatang, sunat kita sujud syukur. Tapi kat rumah nanti jangan depan binatang tu. Nak tunjuk apa? Alhamdulillah, nikmat Allah bagi pada kita ni. Tu ya. Jadi nikmat kaki dan nikmat tangan. Satu, menggunakan keduanya ke arah ketaatan. Apa saja ketaatan? Ketaatan yang khusus, solat, zakat, dan lain-lain. Ketaatan yang umum, tolong mak abah, tolong guru, bantu masjid dan sebagainya. Menjaga keduanya daripada segala maksiat. Jangan ada satu pun maksiat. Umpama tangan, tidak menyakitkan orang lain atau apa-apa sahaja yang diharamkan oleh syarak untuk menyakitinya. Jangan gunakan tangan untuk kekasaran.
Dalam hidup rumah tangga umpamanya, sabar-sabar dengan mungkin isteri ada salah silap, sabar. Tapi ingatkan lebih banyak kebaikan yang isteri kita lakukan kepada kita. Nak pergi mengajar macam ni, dah tersedia dah jubah diiron, nak makan minum dimasaknya, anak-anak nak pergi sekolah dah siap, kita dalam kereta je bawa, gitu. Banyaklah. Jadi hidup rumah tangga ini, betul lah kata P. Ramlee, sedangkan lidah lagi tergigit. Jadi tapi dalam banyak benda, dalam banyak perkara tak tergigit. Adalah beberapa ketika tergigit, gitu. Jadi Nabi pun begitu juga dengan isteri-isteri baginda. Tapi bagaimana kita nak handle itu, ya. Begitu juga anak, ayah dengan anak, sabar-sabar. Memang dia mungkin anak ni kira apa, buah lah anak ni, kira buah lah. Kita pun kena hilang sabar. Tapi sabar. Kenapa? Jangan-jangan kita dulu lebih teruk daripada anak kita. Kena. Saya teringat mengaji, guru saya beritahu. Dia kata seorang anak dia tanya pak dia, "Pak, rambut pak dah beruban lah?" "Adalah uban tumbuh sikit lah." Sungguhlah. Jadi pak dia pun ambil peluang, ni time ni nak didik anak ni. Itulah kamu, kalau kamu buat jahat tak dengar kata abah, berubanlah rambut abah. Dia nak, sebenarnya niatnya nak mengajar anak tadi tu. Maksud kata, kalau kamu degil tak dengar kata tumbuh uban, ini tumbuh uban. Tapi tak banyak manalah. Niat dia elok untuk bagi tahu hang jangan duk degil, jangan duk buai. Selagi beruban rambut pak. Dia nak point dia kat situ. Buat tak elok rambut beruban. Dia tak tahu anak dia ni bijak. Anak zaman lah anak. Dia kata, "Oh, pak, baru saya tahu kenapa rambut tok berambut uban." Faham betul? Dia nak bagi signal dengan anak dia, kalau hang buat tak elok, berubah rambut pak, dia boleh kait dengan tok. Baru saya tahu kenapa Allah rambut tok penuh uban ke kepala. Maksud kata siapa lebih buah, pak dia lebih buah. Dia lagu tu Jadi kita sabar-sabarlah. Siapa ada anak yang buah itu, sabar. Siapa tahu dia buah lah, nanti jadi ulama dah besar. Masya Allah. Saya teringat dengan As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Yang cerita dengan saya ni guru saya, Syekh Baba Abdul Aziz ibn Ahmad Al-Fatani rahimahullah. Beliau cerita, Baba Abdul Aziz ni lama duduk di Mekah. Ketika beliau lama duduk Mekah, Sayyid Muhammad Alawi ni terkenal, tuan-tuan. Sebut je nama orang kenal. Umur kecil pak dia mengajak, dia boleh main kita, dia ludah muka kita. Sayyid Muhammad Alawi ni beliau sendiri cerita daripada mulut beliau, cerita saya dengar. Tuan-tuan, cubalah ni type dekat YouTube ke, dekat Google Eyes ke, Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Siapa tak kenal beliau? Guru kepada guru-guru di Nusantara. Hak dulu tu masa kecil diludah di muka guru saya. Oleh kerana guru saya ni muammar, umur panjang. Beliau dan lagi tengok dia jadi orang alim. Sayyid Muhammad Alawi. Itulah maksud kata, memanglah budak-budak, memang dunia dia lagu tu. Tu kata tadi mungkin kita lebih buai. Tu Satu lagi cerita sebelum kita masuk poin yang kedua. Dia cerita ni tak habis. Tapi cerita ni satu yang baik. Kenapa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebab pengalaman tidak pernah berbohong. Dia tak pernah bohong. Sebab itu ia betul-betul berlaku. Kalau baik-baik, kalau tak kita ambil iktibar. Sebab itu manusia ada 3 dimensi waktu. Waktu dulu, waktu sekarang, waktu akan datang. Waktu dulu itu adalah pengalaman, kenangan. Waktu sekarang adalah kenyataan dan realiti. Waktu akan datang adalah harapan dan cita-cita.
Orang yang cerdik, dia mengambil pedoman daripada pengalaman yang dulu untuk dijadikan panduan sekarang, merencanakan akan datang, sehingga hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Begitu, supaya kita belajar daripada pengalaman. Di Bukit Gantang dulu, saya tahu cerita ni waktu saya belajar di UIA dulu, tahun pertama, berkawan dengan seorang kawan daripada Perak, Ustaz Muhsin namanya, sekarang dah jadi ustaz. Dia cerita pak dia, almarhum Ustaz Musa, terkenal di Bukit Gantang. Bukan Bukit Gantang, lupa saya, Bukit Gantang tu Derian, Bukit Candan. Bukit Candan, Ustaz Musa terkenal zaman tu. Jadi Ustaz Musa dia yang cerita ni. Mohon maaf, bukan dia cerita, saya dengar sendiri daripada Ustaz Musa. Ustaz Musa mai kat UIA. Dia kata sehari dia nak pergi ceramah, dalam kalut-kalut ni, cari jam tangan tak jumpa, cari merata tak jumpa. Lah, dah time nak pergi ceramah dah nak mula. Dia pergi. Bila dia switch on kereta dia, dan kemudian nak undur belakang, tiba-tiba crack, ada bunyi crack. Tuan-tuan tahu jam tangan dia tadi kat mana? Betul-betul bawah tayar kereta. Dia kata dia tak marah. Dia tak marah. Pasal apa? Pasal masa kecil dia pernah buat dengan pak dia. Dia pernah buat dengan pak dia. Tu yang orang Jawa sebut, what you get, what you give, you get back. Tu nah, jadi tuan-tuan, inilah kehidupan. If'al ma syi'ta kama tadinu tudan. Buatlah semahu kamu, tapi jaga seperti mana kamu buat ke orang. Lagu tu, seperti mana kamu berhutang, kamu akan dihutangi. Kalau kamu buat baik ke orang, orang buat baik ke kamu. Kalau tak, sebaliknya. 2, tidak mengkhianati orang lain yang dipercayai. Dengan apa? Kaki dengan tangan tadi tu. Jangan tulis benda hak tak elok. Zaman lah ni bukan zaman fitnah, zaman fitnah. Tengok dekat internet, dekat YouTube, orang react macam-macam, tak segan silu. React ulama, react awliya, tak segan silu, semata-mata nak konten. Nauzubillah min dzalik. Tidak memegang sesuatu yang haram. Kalau lelaki, jangan pegang sebarang perempuan. Perempuan pun begitu juga. Demikian perkara-perkara yang haram, termasuk binatang, anjing dan sebagainya. Tidak menulis sesuatu yang dilarang yang boleh memberi mudarat orang lain, dan tidak menulis ilmu yang dilarang seperti ilmu sihir. Zaman lah ni lebih teruk lagi lah, dengan gosipnya, dengan fitnahnya, dengan mengadu dombanya. Allah. Jadi guru saya tak sebut nama lah, masih hidup, saya sebut nama, tuan-tuan kenal. Dulu Bang Haji dia guna telefon pintar macam kita lah, telefon pintar. Satu ketika dia rasa susah hati, pasal dalam telefon pintar tu ada grup, ada apa, WhatsApp grup. Dia pun ada sekali orang invite dalam tu, dia pun baca. Sebagai anak murid ni, kita jangan tulis barang kalau dalam tu ada tok guru. Kadang-kadang kita terlepas adab. Akhirnya macam ada orang tulis yang beliau tak kenal. Jadi dia tak berapa mau dah nak jadi cerita. Saya dengar lah, telefon dia jatuh dalam tandas, dalam mangkuk tandas apa. Lah tak guna dah telefon pintar tu, guna telefon tak apa nak pintar. Telefon biasa lah. Kalau telefon pintar, ya Allah, macam-macam. Tu nah. Jadi pandai-pandailah kita, tuan-tuan. Tapi bukanlah bermakna tak elok. Sekarang ni kalau ada telefon pintar, kita nak bagi ceramah ke, nak bagi nasihat pun, alhamdulillah boleh. Terpulang pada kita lah. Tu nah, kata ulama, ia seperti pedang. Kalau kita guna pedang itu untuk melawan musuh, untuk bantu tebas rumput dan sebagainya, untuk potong buah-buah sedekah ke orang, dapat pahala. Tapi kalau pedang tu diguna untuk, maaf, merosakkan harta orang, bunga ros orang dicantahnya, nah, rumah orang dipecahnya dengan pedang tadilah, malah sampai ke membunuh, itu dosa. Itu samalah kita lah.
Jadi handphone yang ada kat kita ni, itu terpulang kita. Kalau kata nak buat pahala, ni telefon masjid kita ni, Oppo ni. Berapa ramai tengok saya lah ni. Alhamdulillah ilmu. Tu nah. Tapi hal ni pun jadi fitnah juga ni. Dulu orang nak tengok wayang gambar, katanya dulu pergi ke sinema, bawa gambar tu nah. Tapi lah tak payah, dalam bilik tidur boleh, yang ada internet apa semua. Itulah zaman kita. Alhamdulillah, zaman anak-anak kita lah ni very challenging. There is no promising, tidak ada satu yang boleh menjanjikan kekebalan iman. Sebab itu tengok-tengoklah, kalau perlu jangan bagi. Kalau perlu bagi, tapi sekatkan apa-apa yang perlu. Kalau dah depa tahu macam-macam lebih daripada kita masa mana kita peringat. Kaki pula lagu mana? Tidak pergi ke tempat yang haram kecuali jika darurat. Maaf ya, kelab malam. Kecuali orang buat ambush lah, orang buat pegawai-pegawai agama, ada operasi, silakan. Tapi kalau tak, jangan pergi kat situ. Tidak pergi ke tempat orang zalim kecuali jika darurat. Mari kita tengok footnote 152, kisah berfikir sebelum berbuat maksiat. Seorang lelaki datang berjumpa Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi, dan berkata, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq ni kunyah. Kunyah ni panggilan. Orang Arab dia terkenal dengan dua. Satu kunyah, panggilan. Macam mana nak tahu? Depan tu ada Abu, ada Ibnu, ada Ummu. Contoh Ibnu Abbas, itu panggilan. Ataupun Ummu Aiman, itu panggilan. Abu Sa'id Al-Khudri, itu kunyah, panggilan. Satu lagi gelaran. Contoh Imam Al-Ghazali, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad, tapi dipanggil Al-Ghazali. Al-Ghazali dikatakan ayah beliau yang bertugas ataupun kerjayanya bulu-bulu binatang tu dibuka, ghazal, kijam, dikatakan begitu. Beliau dipanggil Abu Hamid kerana anak beliau bernama Hamid, bapa kepada Hamid, tapi meninggal masa kecil. Dan gelaran beliau banyak. Beliau antara yang banyak gelaran, antara yang paling famous Hujjatul Islam, hujah kepada Islam. Sampai sekarang tidak ada orang yang digelarkan sebegitu. Syekhul Islam itu banyak, tapi Hujjatul Islam one and only up to this moment, Imam Al-Ghazali. Ibrahim bin Adham, kunyah, panggilan beliau Abu Ishaq, sebab beliau ada anak nama Ishaq. Kenapa dipanggil, kenapa beliau bagi anak Ishaq? Kenapa? Wallahu alam, tak tahu kita. Kalau beliau masih hidup boleh kita tanya. Tapi ada kaitan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Apa kaitan keduanya? Abah dengan anak, bunuwah, anak ubuwah, bapa. Pak siapa? Nabi Ibrahim. Anak siapa? Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim lambat dapat anak. Umur 82 tahun baru dapat anak. Sama dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria kahwin ketika umur 30 tahun. Isteri baginda berumur 20 tahun. 10 tahun lebih tua lah. Tuan-tuan tahu, 70 tahun tak dapat anak. Setelah umur baginda 100 tahun baru dapat anak, Yahya. Al-Quran menyebut, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beritakan khabar gembira kepadamu dengan seseorang yang namanya Yahya. Sebab itu Yahya
anak kepada Nabi Zakaria. Sama dengan Nabi Ibrahim, kahwin dengan Sayyidatina Sarah sehingga umur 80 lebih tahun tak ada anak. Kemudian ceritanya panjang, saya dah cerita kat sini 2 kali, tak nak cerita dah, panjang nanti. Nah, macam mana Nabi Ibrahim kahwin dengan Sayyidatina Hajar, kahwin dengan Sayyidatina Sarah. Sarah perempuan yang paling cantik di atas muka bumi ketika itu. Ma qadarallah, tak dapat anak. Nabi Ibrahim selalu doa, doanya ada dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, kurniakanlah kepadaku anak-anak yang salih. Menunggu 80 lebih tahun ketika Raja Mesir ketika itu memberikan seorang, 2 riwayat, 1 anak perempuannya. Zaman ni sebelum zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa tu kemudian, ni zaman Nabi Ibrahim atas lagi. Ini antara nabi-nabi yang awal. Ketika itu Raja Mesir ketika itu tak dipanggil Fir'aun, dipanggil apa? Raja sahaja. Ada 2 riwayat. Satu dia bagi kepada Sayyidatina Sarah, yang kedua ada pekerja di situ, hambanya dibagikan kepada Sarah. Ceritanya panjang sebab tu saya tak syarah ya. Lalu Sarah ketika umur 60 lebih tahun melihat suami bagi beliau Nabi Ibrahim selalu doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakanlah kepadaku anak yang soleh. Akhir beliau bagikan hamba tadi, iaitu Sayyidatina Hajar, kepada Nabi Ibrahim sebagai hamba. Nabi Ibrahim terima, tapi bebaskannya dengan cara mengahwininya, iaitu berkahwin dengannya. Dapatlah anak Ismail. Sebahagian ulama mengatakan Ismail ini berasal dari perkataan Isma' maksudnya dengarkanlah ya Allah. Umur 82 tahun baru dapat anak Ismail. Jadi Sayyidatina Sarah ketika itu biasalah perempuan, isteri kedua dapat, dia belum dapat, tapi tu yang tadi tu, what you give you get back tu. Akhirnya Allah bagi juga Sayyidatina Sarah anak tu dah nama apa? Ishaq. Daripada keturunan Nabi Ishaq datanglah nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan ke bawah. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Sebab ramai anak-anak baginda yang jadi nabi. Itulah sebab dalam tahiyat akhir kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai habis innaka Hamidum Majid. Kenapa Nabi Ibrahim? Satu, wallahu alam. Sebab itu ketentuan daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana Nabi Ibrahim tadi itu bapa kepada para nabi. Sebut Nabi Ibrahim itu mewakili seluruh para nabi dan rasul. 2, 3. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ibrahim. Sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan ulama semikian. Wahai Abu Ishaq, aku selalu melakukan maksiat. Katakanlah sesuatu kepadaku sebagai nasihat yang boleh membantuku untuk tidak melakukan maksiat lagi. Ini tuan-tuan, kita perlu jumpa doktor hati. Doktor penyakit fizikal banyak. Sakit kepala, demam, COVID-19 banyak. Tapi penyakit hati tak ramai. Sebab
Jangan-jangan orang yang kita pergi itu dia pun sendiri sakit hati. Tu. Karena itu pergi pada doktor hati. Doktor hati siapa tuan-tuan? Ulama sufi, ulama yang menjalani ilmu tasawuf. Dia beza belajar dan tahu ilmu tasawuf itu tak sama dengan bertasawuf. Orang tu dia mungkin tak tahu ilmu tasawuf. Dia kalau kita suruh dia aji sabak tu apa, dia pun tak tahu sabak tu apa dari segi literally, dari segi technically tak tahu. Tapi dia lah orang paling sabar. Kalau kita tanya tak tahu, banding dengan orang sabar tu dia berasal dari perkataan sabara. Sabara itu menahan diri daripada marah, daripada react, disebutlah. Tapi dia yang paling kuat marah. Orang ini cuma tahu ilmu tasawuf tapi tidak bertasawuf. Sama orang yang ramai zaman lah, orang yang tahu ilmu agama, tanyalah apa pun, tapi dia kata guru kami, dia tidak beragama dalam kehidupan. Banding dengan orang kampung tak tahu apa pun. Cuba kita tanya, what is the meaning of Islam? Apa maksud Islam? Dia tak tahu Islam tu berasal dari perkataan aslama, menyerah diri, silmun, salmun, surrender, patuh, tunduk. Dia tak tahu benda tu. Tapi Islamnya sangat bagus. Solat, zakatnya, tak mengatur orang. Orang ini mungkin kurang ilmu agama, tapi dia beragama dalam kehidupan. Banding dengan orang tadi tu, ilmu agama Masya Allah, tapi tak bawa agama dalam kehidupan. Karena itu, kalau orang itu pandai ilmu agama dan dia beragama, dia pandai ilmu tasawuf dan bertasawuf, orang tu tahan elok-elok, pegang elok-elok. Terutama sekali zaman kita lah ni. Jadi orang tadi kenapa dia pergi dekat Imam Ibrahim bin Adham? Sebab dia ulama doktor hati. Kita dah masuk ni Bang Haji. 2 minit lagi. 2 minit kita azan. Saya sambung sikit lagi Baik, Ibrahim berkata, jika kamu menerima 5 perkara dan kamu mampu melakukannya, nescaya kemaksiatan tidak akan mengalahkanmu. Bagus lagu ni dia sebut 5, senang kita ingat. Kalau dia kata naklah kamu ingat 50, tu dia 5, senang sikit. Masya Allah. Ni ulama-ulama bagi kita jalan, jangan susah-susah. Dia berkata, katakanlah wahai Abu Ishaq. Apa dia tu? Kita sambung lepas adzan insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
لا إله إلا الله سبحانه. اللهم رب هذه الآيات سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sampai pukul 8.45 nah, 15 minit dengan izin. Ibrahim berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jika kamu hendak berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah kamu makan rezekinya. Tadi dia minta nasihat bagaimana jangan buat maksiat. Ibrahim ibn Adham bagi tahu, ingat 5 ya. Jika kamu hendak berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah kamu makan rezekinya, rezeki Allah. Lelaki itu bertanya, dari manakah aku akan memperolehi makanan, sedangkan semua yang ada di bumi ini adalah rezekinya, rezeki Allah? Ibrahim bertanya kepadanya, wahai saudara, apakah patut kamu memakan rezekinya dan pada masa yang sama kamu berbuat maksiat kepadanya? Lelaki itu menjawab, tidak. Bahawa dia insafnya. Katakanlah yang kedua. Anda dengar di 5 tadi kan. Ibrahim berkata, jika kamu hendak berbuat maksiat kepadanya, maka janganlah kamu tinggal di buminya. Lelaki itu menjawab, ini lebih besar, di mana lagi aku akan tinggal? Ibrahim bertanya kepadanya, wahai saudara, apakah patut kamu berbuat maksiat kepadanya sedangkan kamu memakan rezekinya dan tinggal di buminya? Ini metod untuk kita berfikir. Lelaki itu menjawab, tidak. Katakanlah yang ketiga. Dia pun dah boleh hadam dah 2 ni. Katakan lagi. Ibrahim berkata, jika kamu hendak berbuat maksiat kepadanya, kamu memakan rezekinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat di mana dia tidak melihatmu. Di situlah kamu boleh melakukan maksiat. Lelaki itu menjawab, wahai Ibrahim, apa ni? Tidak mungkin dia mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ibrahim bertanya, wahai saudara, apakah patut kamu makan rezekinya dan pada masa yang sama kamu berbuat maksiat kepadanya sedangkan dia melihatmu, mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu rahsiakan? Lelaki itu menjawab, tidak. Dia makin insaf. Katakanlah yang keempat. Ibrahim berkata, jika malaikat maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, maka katakanlah padanya, pada malaikat maut, tunggu sebentar, aku mahu benar-benar bertaubat dan beramal kerana Allah. Lelaki itu berkata, dia tidak akan menerimanya, sebab idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada seseorang, satu kaum, maka tidak di akhir satu saat, tidak diakhiri, awali satu saat, sharp datang.
Ibrahim bertanya, wahai saudara, jika kamu tidak berkuasa menolak malaikat maut supaya kamu boleh bertaubat, dan kamu mengetahui bahawa jika dia mendatangimu dia tidak akan memberi kesempatan padamu, lalu bagaimanakah kamu boleh selamat? Lelaki itu berkata, ya, maksudnya dia mengakui. Katakanlah yang kelima, maksudnya saya nak dengar lagi. Maksudnya 1, 2, 3, 4 dia dah boleh terima. Yang kelima, Ibrahim berkata, jika malaikat Zabaniyah datang kepadamu pada hari kiamat untuk menyeretmu ke neraka, maka janganlah kamu mahu. Lelaki itu berkata, mereka tidak akan membiarkanku dan tidak akan menerimaku, tetap dia akan seret. Ibrahim berkata, bagaimana kamu berharap untuk selamat? Lelaki itu berkata, wahai Ibrahim, cukuplah aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini kalau boleh balik rumah nanti, apa yang ditulis kat kitab ni, buat ringkasan ataupun buat poin-poin 5 perkara. Kalau nak buat maksiat, boleh tak hadapi 5 perkara ni? Kalau tak boleh, memang takkan boleh. Supaya kita jangan buat maksiat, tu ya. Dia akhirnya benar-benar memenuhi janjinya untuk bertaubat. Dia menjadi rajin beribadah dan menjauhi maksiat sehingga dipanggil Allah Azza wa Jalla menemuinya atas nama kematian. Ini saya ambil daripada kitab Mawsu'ah Qisas As-Salaf. Baik, 7 minit lagi. Syukur atau kufur nikmat. Kesimpulannya, seluruh pergerakan dan diammu itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar kepadamu. Kita diam, itu nikmat Allah. Kita dapat bergerak, itu nikmat Allah. Apa? Kalau kita diam macam ni tuan-tuan dapat dengar saya berkuliah. Saya pun tak pergi ke mana-mana ni, dapat berkuliah. Dalam diam-diam sambil tunggu solat, kita baca zikir, baca Quran, itu kan diam, duduk kan. Kalau kita bergerak, dapat pergi ziarah mak, ziarah ayah, tok guru, datang ke masjid, ziarah orang-orang sakit, tolong orang. Itu maksudnya gerak diam tu semua pahala. Masya Allah. Hatta tidur dapat pahala. Tapi syarat dengan niat. Nak tidur tu niat nak bangkit tahajud malam. Paling tidak pun untuk dapat kerehatan, dapat bangkit nanti sebelum subuh. Itu nah. Jadi pendek kata, gerak dapat pahala, itu nikmat. Diam pun dapat pahala, itu nikmat. Oleh itu gunakanlah ia ke arah ketaatan supaya kamu tergolong dalam kalangan orang yang tahu tentang pemberian nikmat daripada Allah dan mensyukurinya. Supaya kita tahu ni nikmat Allah ni, syukuri. Apa yang diharapkan, semoga nikmat itu kekal diberikan kepadamu kerana syukur. 1, pegiat nikmat, dan 2, sebab bertambahnya nikmat tersebut. Tuan-tuan, kalau orang sponsor kita kan, tahun ini seronok kita, tahun depan lagi seronok, lagi seronok. Macam mana cara supaya orang tu sentiasa sponsor kita tu? Ada caranya, kita buat baik, jangan mengatanya dan sebagainya. Macam ni Allah bagi kita nikmat, macam mana nak ikat nikmat tu? 2 cara. 1, syukur. Bila kita syukur, 1, akan ikat nikmat. Sesuatu yang diikat tak pergi, tak hilang. Yang kedua, bertambah lagi nikmat tadi tu. Apa dia firman Allah Ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambah nikmatku padamu. Orang alim ni dengan ilmu dia bersyukur, bertambah-tambah ilmu dia. Tak tahu kenanang guru kita, tak tahu bila masa baca kitab, tak tahu. Tapi syarah tu kena sebiji-sebiji. Itu nama orang yang bersyukur. Allah akan tambah nikmat dia. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya adabku amat keras. Allah guna di sini la syadida.
La syadid itu nakirah. Bila nakirah tu itu umum, maksudnya azab Allah itu sangat dahsyat, sangat keras. Mungkin tidak ditelan bumi, mungkin tidak tertimbus dengan tanah, tapi mungkin dalam keluarganya Allah bagi azab. Punyai harta tapi rasa tak cukup, anak bagus-bagus tetapi maaf, kadang-kadang tak dengar kata. Begitu. Nah, jadi yang kata azab ini tak semestinya kena panah petir, kena laut bergelora, mai datang banjir besar, gempa bumi, tak semestinya. Kadang-kadang azab itu dalam bentuk yang tak nampak. Mengaji payah nak faham, menghafal payah nak hafaz. Kehidupan rasa macam ketat je, rasa macam tak ada life kata orang, walaupun rumah besar, rezeki melimpah ruah. Itu jadi rezeki itu dalam bentuk yang physical, dalam bentuk yang spiritual. Jangan gunakan nikmat dapat bergerak dan diam ke arah maksiat, supaya kamu tidak tergolong dalam kalangan orang yang kufur dengan nikmat, yang tidak bersyukur dengannya. Jangan, takut nanti Allah tarik nikmat itu. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang teruknya hafalanku, lalu dia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dia memberitahuku bahawa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Dia ada cerita dia. Imam Syafi'i ini sangat tremendous. Kalau beliau menghafal, Masya Allah, satu ketika hafalan beliau sedikit terganggu, blunt, sedikit tumpul. Beliau pernah pergi ke pasar, diceritakan ketika angin bertiup, maaf ya, dia tidak sengaja melihat kain seorang perempuan yang ditiup angin terbuka. Jadi dia tak sengaja lihat, tak sengaja sat dah. Dia jadi ni tak berapa tumpul lah sikit, tak berapa kemas lah. Itu tengok sat, dia tarik terus, bukan tengok terus. Itu pun tumpul. Ini kan pula tengok lama-lama tu cerita lain lah tu. Imam Syafi'i itu yang beliau jumpa dengan guru beliau. Guru beliau syarah sikit je, jaga mata, jangan tengok benda maksiat. Tu yang beliau keluar daripada rumah, tuan guru dia, tu yang beliau sebut tadi tu. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kita tutup dengan satu kisah. Ketika Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik, umur 13-14 tahun, berkenderaan waktu tu mungkin unta, daripada Makkah ke Madinah 8 malam, 8 hari 8 malam lah. Imam Syafi'i yang kata kuat ingatan dia, beliau hafaz kitab Muwatta Imam Malik 7,000 hadis, 8 hari 8 malam, tak jatuh satu pun an Rasulillah, tak jatuh sanad, tak jatuh matan. Ketika datang kepada Imam Malik, dites oleh Imam Malik hafazan beliau, Masya Allah, dihafaz hadis tak jatuh satu huruf pun, kuat ingatan itu. Dikatakan Imam Malik tenung wajah Imam Syafi'i, ya ghulam, inni ra'aitu nuran fi wajhik fala tudfi'hu bil ma'siyah. Wahai budak, umur budak remaja, saya tengok di wajahmu ada nur, ada cahaya. Memang muka orang yang alim ni ada cahaya, tapi yang tahu je lah cuma Jauhari yang mengenal manikam. Nah, dia tahu tak? Dajjal nanti bila mai, orang Islam tahu tu Dajjal. Antaranya apa? Dekat dahi dia, dengan sendirinya automatically keluar
kafara, tak bersambung, kafara. Satu riwayat. Riwayat yang lain kafara, kufur, bersambung. Riwayat yang lain kaf alif fara, bukan tertulis automatically. Sebab itu orang Islam, orang beriman tahu sama ada dia tahu baca tak tahu baca. Kalau iman dia kuat, tengok je orang ni, tu dajjal. Tapi kalau orang yang Allah tutup hidayah, tak nampak, tu yang tak tertulis di dahinya, kafara, dia rasa tu bukan orang biasa. Tu nah, ada yang Allah bagi kelebihan. Macam Imam Syafi'i tadi tu. Jadi dilihat apa? Ada nur di mukanya. Lagu itulah. Kita pun lagu itulah juga. Ada orang yang boleh tengok nur kat muka kita, jaga-jagalah. Ada satu bacaan kalau kita nak pergi jumpa orang saleh, orang wali-wali Allah. Yang ajak ni siapa? Yang ajak ni pun orang wali juga. Iaitu doanya, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Baca 3 kali. Allahumma asturna, ya Allah tutupkanlah kami, bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang cantik, insya-Allah. Nah, kalau kita nak jumpa orang soleh, para wali Allah azza wa jalla, nanti kita akan sambung pada muka surat 126 kufur nikmat, insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Masih maju.